Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersama lagi pada tahun ini dalam mata pelajaran sejarah. Seperti mana tahun-tahun lepas, cikgu akan ajar awak mata pelajaran sejarah secara dalam talian. Semua orang tahu kita masih dalam perintah kawalan pergerakan. Jadi pada tahun ini kita ada sedikit kelainan. Cikgu akan cuba buat secara rakaman video, live streaming atau apa-apa cara yang cikgu boleh bercakap kepada awak semua. Jadi untuk permulaannya, sepanjang tahun ini, apa yang awak perlu ada untuk belajar subjek sejarah? Yang pertamanya, mesti ada buku teks. Yang kedua, cikgu ada sediakan buku kerja. Dan yang ketiga, mesti ada buku tulis. Jadi tanpa melengahkan masa, cikgu tak nak cakap banyak-banyak. Cikgu nak terus kepada pelajaran kita pada hari ini. Bertajuk Institusi Raja Payung Negara. Ambil buku teks anda. Bersedia. Baik. Institusi Raja Payung Negara. Itu tajuk kita pada hari ini. Apa yang kita akan sembang, kita akan belajar pada hari ini ialah tentang bagaimana kita perlu tahu apa itu institusi raja. Kita di Malaysia, kita ada 14 buah negeri. Dan di setiap negeri, sebagaimana kita belajar tahun lepas, ada yang ada raja, ada yang ada sultan, ada yang tak ada raja, tak ada sultan. Tapi masih ada pemerintah tertinggi menggantikan raja dan sultan di negeri-negeri tersebut. Kita lihat dulu kepada raja yang kita perlu pelajari pada hari ini. Lihat dalam buku teks anda, dalam muka surat yang kedua. Dah buka buku? Muka surat kedua? Baik, lihat sinopsis di bawah. Apa yang diceritakan di situ ialah institusi raja ini telah diasaskan, telah bermula pada awal kewujudan kerajaan Melayu. Kita dah belajar dulu, ada kerajaan Melayu Champa, ada kerajaan Melayu Jawa, dan di Melaka pun ada kerajaan Melayu yang sangat besar, sangat kuat. Itulah warisan yang telah hilang dalam genggaman orang-orang Melayu. Dalam maksud yang mudah, rakyat Malaysia. Jadi, tinggalannya masih ada. Itulah institusi diraja. Jadi dia sebagai satu simbol warisan yang kita kena hormat, yang rakyat kena sanjung. Apa ertinya raja ni? Kita lihat ke muka surat yang seterusnya. Apa maksud raja tu? Kita tinggalkan muka surat yang ketiga ni. Kita pergi ke muka surat yang keempat. Raja berdaulat, tonggak kerajaan. Lihat di atas. Apa yang buku teks ini bagi tahu kepada awak? Apa itu raja? Raja atau sultan merupakan pemerintah tertinggi sesebuah kerajaan berdaulat. Jadi dalam konteks negara Malaysia ni, raja dan sultan itu merupakan ketua yang paling tinggi. Orang yang paling berkuasa dalam sebuah negara atau negeri di Malaysia. Jadi kerajaan, tadi kita belajar raja, sekarang kerajaan pula. Kerajaan bermaksud negara atau negeri yang ditadbir secara sah. Kalau tak sah itu bukan kerajaan. Tak boleh main-main cakap, oh awak duduk Berang Station, akulah raja kat Berang Station. Tak boleh, dia tak boleh macam tu. Dia mesti secara sah. Kerajaan yang betul, yang dipilih oleh rakyat. Kerajaan yang melalui proses-proses tertentu, pilihan raya, lepas tu dilantik, baru boleh jadi sebuah kerajaan. Tak boleh tak boleh main-main cakap je, awak paling kuat lah. Paling kuat kat situ, paling ramai saudara mara kat tempat tu, aku cakap akulah raja kat sini. Ni kerajaan aku, dia tak boleh macam tu. Awak kena faham. Jadi kerajaan ni bermaksud sebuah kawasan yang ditadbir secara sah. Itu maksudnya. Jadi kita lihat perbualan yang berlaku dalam gambar tu, seorang cikgu yang berbahasa Sikh. Jangan buat pelik itu bahasa Sikh ataupun ada orang panggil Bengali. Itu rakyat Malaysia, suku kaum di Malaysia. Kita duduk di Malaysia kena tahu benda tu. Apa yang cikgu dah cakap? Tahukah kamu, institusi raja diwarisi sejak zaman kerajaan Melayu awal. Cikgu dah cakap dengan awak tadi. Daripada kerajaan Melayu awal tadi, dari kerajaan Melaka tu, dan sebelum Melaka pun dah ada dah. Bagaimana awak dengar cerita, cikgu cerita dulu Parameswara tu dari Palembang. Dia berperang di sana. Dia lari ke Temasek, dari Temasek. Dia bertelagah dengan Temagi. Dia lari pula. Lari ke mana? Lari ke kawasan di Johor. Nak buat kerajaan kat situ, tak boleh lah, ada biawak lah, tak sesuai lah, tanah dia macam-macam, banjir lah. Akhirnya dia pindah ke
Melaka dia duduk kat bawah pokok kelapa tu. Bawah pokok Melaka tu. Masa dia duduk bawah pokok Melaka tu, dia nampak kejadian yang ajaib. Dia nampak apa? Anjing. Anjing buruan dia kena tendang dengan pelanduk. Ingat lagi tak? Dah lupa dah tu. Banyak makan kismis biar cepat ingat Okay, baik. Kita cukup sambung. Jadi dari kerajaan yang lama tu, daripada kerajaan zaman dulu-dulu tu, dia berkembang, akhirnya berperang dan tinggallah pada kita pada hari ini, kerajaan Malaysia pada hari ini, warisan daripada kerajaan Melayu awal. Jadi kedudukan raja terletak pada hierarki. Hierarki ni maksud tingkatan lah. Tingkatan. Untuk sesuatu benda tu, tingkatan tu, yang paling atas tu paling tinggi, paling ketua lah. Paling berkuasa lah. Jadi hierarki teratas dalam sistem pemerintahan kerajaan Melayu awal pada zaman dulu. Zaman Melaka dulu. Raja lah yang paling tinggi di atas tu. Apa yang raja cakap, itulah undang-undang. Apa yang raja buat, itulah undang-undang. Raja kata A, A lah. Raja kata B, B lah. Kalau raja tak tanya apa-apa, itulah keputusan dia. Kadang-kadang raja tanya pada dia punya pembesar-pembesar. Dia tanya, memanda menteri dia tanya. Dia tanya pada Temenggung. Tanya pada Hang Tuah. Kita belajar dah dulu. Apa yang patut dilakukan. Tanya pada Bendahara Melaka. Sewaktu Hang Jebat mengamuk tu. Bagaimana pandangan Bendahara Melaka. Bendahara Melaka cerita balik. Hang Tuah tu dia tak bunuh. Itu apabila raja bertanya. Barulah pembesar-pembesar berikan nasihat dan pandangan. Walau apa pun, raja pada zaman itu hierarki tertinggi. Zaman sekarang, raja bukanlah hierarki tertinggi. Dia pemerintah tertinggi. Tapi dia tetap tertakluk kepada undang-undang. Kalau zaman dulu, raja tah undang-undangnya. Okey. Baik. Jadi raja atau sultan ialah ketua negeri yang mentadbir rakyat dan kerajaan baginda. Jadi raja ni, dia jadi ketua tu, dia menjaga kerajaan ni tadi. Kerajaan tadi ingat berkerajaan. Ya, kerajaan tu ialah satu kawasan yang ditadbir secara sah. Jadi raja tu dia mentadbir kawasan itu. Jadi anak murid tanya, cikgu betulkah raja menggunakan gelaran sultan selepas kedatangan Islam? Baik. Apa cikgu cakap? Betul, Syima. Hampir semua raja Melayu menggunakan gelaran sultan. Jadi pada awal-awal para miswara jadi raja di Melaka tu dia menggunakan gelaran raja. Apabila datang Islam, orang di Melaka tu dah memeluk Islam, raja di Melaka itu memeluk Islam, dia tukar, dia tak pakai raja. Sebab raja ni diambil daripada bahasa Sanskrit. Jadi kalau dia ambil pada zaman tu zaman pemerintahan sultan. Jadi dia ambil daripada agama Islam, sultan di negara-negara Arab tu, dia ambil gelaran raja-raja di negara Arab yang menggunakan gelaran sultan. Jadi di Asia, bukan di Melaka saja, di Aceh apa semua menukar gelaran raja tu kepada gelaran sultan. Jadi pada waktu itu, kalau yang kerajaan yang beragama Islam menggunakan gelaran sultan. Begitulah di Malaysia. Di Melaka. Jadi di Melaka menggunakan gelaran sultan dan warisan dia berkembang sampai hari ini masih menggunakan gelaran sultan. Di semua negeri kecuali negeri Perlis. Itu yang berlaku. Jadi awak kena tahu itulah sejarah kesultanan, sejarah raja, sejarah kerajaan yang ada di negara kita. Jadi, ia satu warisan daripada zaman dulu. Satu benda yang berharga. Yang perlu kita jaga. Yang perlu kita hormati. Kerana kalau tanpa raja ni, tanpa sultan ni, kita mungkin tak ada kerajaan Malaysia yang ada pada hari ini. Ini adalah tinggalan warisan yang berlaku. Jadi, cukup sampai situ dulu untuk pelajaran sejarah pada minggu ini. Cikgu harap dengan apa yang cikgu cakapkan dan cikgu sampaikan pada hari ini, dapat memberi sedikit input, dapat sedikit ilmu kepada awak. Dan ingat, walau apa pun yang berlaku, sejarah amat penting untuk dipelajari. Sekian daripada cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.